tapi at the same time kita akan practice sikit-sikit lah guna apa yang kita ada ya. Okay, so saya dengan Shikin akan share tentang Google Meet dengan Kaizala ya. Okay, so boleh saya dengar suara daripada participants? Ada share slide ke Kak Ita? Ada yang tak nampak katanya. Ada yang tak nampak, sila cari nama saya yang dekat members tu. Kemudian klik one of my name. Tak nampak, gelap je. Okey, nampak dah. Slide kan? Ya, ya. Okey, terima kasih. Okey. Alright, ada apa-apa masalah lagi yang tak nampak slide? So kalau nak nampak slide, boleh lihat dekat bahagian kanan sebelah atas bahagian members tu, participants, senarai participant yang ada tu, klik. Kemudian cari nama saya. Okay, lepas tu klik kat nama saya. Ada dua kat situ sebab satu saya tanpa presentation, yang satu lagi tu dengan presentation. Okay, alright ya. So ada apa-apa masalah? Okay ya, kalau ada masalah you just voice out lah. Okay. Okay, so saya akan besarkan screen sikit. Nampak Gelap pula. Dah ada. Okey dah. Okay, so banyak technical things yang kita kena belajar kat sini sebenarnya ya. Macam saya guna white screen. Jadi saya kena kecilkan semula lah supaya semua orang nampak. Okay. So hari ni kita akan bermula dengan Google Meet. Saya akan cover tentang bagaimana nak jadi host dan bagaimana menjadi participant. So far kawan-kawan tak ada masalah untuk jadi participant. Tapi mungkin bila dah jadi host nanti nak conduct a class ke, conduct a meeting, kena ada technical information lah macam mana nak conduct ya. Okay. So the first thing to do is kalau kita nak mula-mula nak create the meeting using Google Meet, so you kena Google dululah and then search for Google Meet. Yeah, search for Google Meet. So bila you dah search recording dah. Sekejap ya. Okay. Sekejap sebab saya tak pasti dah record ke belum. Dah. Dah record Ada gambar record tu. Ada ya? Tulis record. Okey. Dah record okey. Okey. Mana pergi dah? Okay, so just search for Google Meet dan you akan dapat information about Google Meet. Just click the meet.google.com. Okay, and then bila you dah click that one, alright, so dia akan terus masuk dekat sini lah. Yeah, terus masuk dekat you punya website Google Meet. Dan make sure ya, so kita ada banyak masalah kat sini disebabkan oleh kita tidak login dalam group UiTM, which is to use the email UiTM dulu. So kalau tak dalam email UiTM, you just switch the account lah, Sebab kalau you dalam kumpulan email UiTM, dia akan accept automatically lah. Kalau daripada Gmail yang lain, Gmail luar, host akan accept lah. Host kena accept seorang. Bukan tak boleh, kena accept.
Okay. Tapi masalahnya, bila host tengah present, dia tak nampak dah siapa yang request untuk join the group. Ya, macam sekarang ni, saya host. At the same time, saya juga adalah presenter. Jadi saya tak nampak siapa yang sedang request. Ya, okay. So tu masalahnya lah. Jadi untuk mulakan, biasanya kena make sure semua orang kena log in dalam Gmeet sebelum presentation bermula supaya host boleh accept partisipan yang tidak menggunakan Google UiTM. Sekarang ni kalau ada siapa yang nak accept, saya kena jengah-jengah sekejap, mungkin lewat sikit lah baru nak accept. Okay, so make sure gambar kat atas tu adalah gambar UiTM email kita, ya. Sebelum kita join or start the meeting lah. Alright. And then step yang seterusnya adalah setting. So click your setting. Sebelum join, klik setting tu, yang gambar gear ni. So to make sure that your audio or your microphone dengan speaker works well. Yeah. So you boleh test dekat situ, just click the picture of mic dengan picture of the speaker. Untuk test you punya audio video you berfungsi dengan baik. Yeah. So kalau dah berfungsi dengan baik, you just done. Yeah. Okay. So once you have done that, you dah confident with that, then baru you start or join the meeting. So join plus join or start a meeting ni untuk hasilkan bilik mesyuarat yang baru. Bilik mesyuarat yang baru. Sama ada kita sebagai partisipan atau kita sebagai host, we just click that one. Just click. Dan kita akan dapat lihat di situ ada dua bahagian. Satu yang sebelah atas ni, join or start a meeting. Yang bawah tu, schedule. So far, nothing schedule today. So yang ini saya akan explain macam mana kita boleh buat. Macam mana kita boleh buat untuk bahagian yang bawah ni. Sebab yang ini kita cuma boleh klik kalau organizer atau host dia dah schedulekan meeting tu menggunakan kalender. Itu saya akan tunjuk sikit lah nanti. So far kita di bahagian ni lah. So rakan-rakan yang participate hari ni dan saya sendiri, saya guna ni dulu. Saya guna ni. One thing good about schedule meeting ni, kita boleh buat streaming. So kita akan diberi dua address. Satu untuk terus masuk ke Google Meet. Satu lagi ialah untuk streaming the video. So bila streaming, kalau kita klik untuk streaming, bermaksud kita hanya boleh lihat presentation tetapi tak boleh involve in the communication lah. Tak boleh involve dalam communication. Okay. Next is selepas kita klik join or start a meeting, so kita akan di-address dengan enter the meeting code or nickname. Alright. So apa yang kita boleh buat sebagai host, kalau kita tulis bilik mesyuarat kita adalah Google Meet Kaizela, so yang ini akan keluar dekat bawah skrin kita di sebelah bawah kiri, bawah kiri nanti. Okay. Tapi kalau partisipan biasanya kita akan tulis nama kita lah, before kita klik continue. Okay. So once we have done that, okay, so akan appear lah this one. Okay. So belum masuk lagi, kita baru je menamakan bilik mesyuarat kita Google Meet Kaizala. Alright. So kalau video tak turn off, akan nampak muka ni, tapi orang lain tak nampak lagi lah sebab kita belum masuk betul-betul dalam bilik mesyuarat. So that's why kalau kita nak test mikrofon kita, kita lihat dekat bawah video tu ada wave kat situ, ada wave. Maksudnya suara kita boleh didengari. And then video, muka kita akan kelihatan seperti itulah. Jadi
kalau kita di dalam mesyuarat, inilah muka kita kalau kita on the video. Sorry, tekak kering sikit. Okay, so kita akan klik join kalau kita dah bersedia. Tapi sebelum itu kalau kita participate, kita offkan mic, kita offkan video. So offkan mic supaya tiada banyak kedengaran bunyi bising lah kat situ. Dan video pula, kalau kita tak perlu video, kita offkan video kita sebab dia boleh, kalau let's say participant ramai, 100 orang, jadi kita punya communication line ni akan slow sikit lah sebab semua orang pasang video kan. Nanti presenter punya line pun tak begitu smooth sangat lah kalau dia menggunakan video. Kalau ramai menggunakan kamera, menggunakan kamera. Sebab dia akan live kan. Okay, jadi kita kena disable dulu if you have nothing to say. Off the speaker. And then off the camera. So once you have done that, make sure orang tak nampak kita. Sebab kadang-kadang kita tak bersedia sangat kan. Okay, so offkan dulu. Next is to look at the that join ni. Kita rasa kita nak cakap dulu, nak testing dulu. Jadi kita boleh onkan audio kita, speaker, microphone kita dan offkan kamera. Then you join. So bila you join, you akan dapat gambar seperti apa yang kita dapat sekarang. Apa yang kita dapat sekarang lah. So you di dalam bilik mesyuarat. So saya lihat kat sini ramai yang offkan kamera dan offkan mikrofon dah. Jadi mudah sikit lah supaya suara tu tak bercampur-campur. Tapi kalau nakkan suara seperti bilik mesyuarat biasa yang suka ada communication ramai-ramai, semua orang onkan mikrofon. Jadi kita akan dengar pelbagai suara di dalam tu, tapi tak fokus lah. Jadi tujuan kita adalah nak make sure setiap orang mendengar apa yang dia patut dengar dan setiap orang boleh buat apa yang dia patut buat dalam masa mesyuarat itu sedang diadakan. Okay. So ini saya nak share macam mana nak organize a meeting using Google Calendar. So, jadi you kena masuk dulu Gmail kita. So dalam Gmail kita tu nanti ada 9 titik ni. So you just click. Okay, you just click. Nanti akan keluar kalender kat situ. Keluar kalender kat situ. Ni saya akan tunjuk nanti. So you just click the calendar and then fill in the particulars. Fill in the particulars. So macam ni gambar dalam Google Calendar. So you just pick date or create first. Create dulu. And then pick the date and then isi semualah title yang ada dekat creating the Google Calendar. So yang penting kat sini dia akan remind setiap participant, kalau participant tak ramai okey, dan ni kebanyakannya untuk internal lah. Sebab kita boleh dapat nama pensyarah-pensyarah straight daripada kita punya list of contact. Alright. So kita boleh set pukul berapa. Jadi at the same time bila you dah set semua benda ni, dah invite you punya friends, and then dia akan keluar something like this. So kita akan diberikan address, link untuk join the meeting atau untuk watch the live stream. Dan kawan-kawan kita juga dapat notification dalam email masing-masing. So dalam email masing-masing tu you boleh klik, nanti akan appear nanti macam mana dia appear nanti. Dia akan appear macam ni. Maksudnya di bahagian schedule meeting tu akan ada terus di bahagian bawah tu kita punya meeting room. You just click terus masuk di situ. Jadi one thing good about this ialah you boleh schedule your meeting very well. Maksudnya you boleh bagi
you punya meeting room or link of the Google Meet lebih awal daripada waktu yang sepatutnya lah. Mungkin bagi a day before, because they provide us this particular information. Dia akan provide the link lebih awal daripada waktu yang sebenar. Jadi orang lain boleh masuk walaupun host tak masuk lagi. Okay. So that's the thing. Alright. So saya akan minimize this one. So that is about the how to use, okay, how to be the host and how to participate in Google Meet. Alright. Okay. Sekarang saya tunjuk sikit macam mana you nak masuk kepada schedule meeting. Alright. So ni adalah kita punya email, banyak email. Okay. So kita just pergi dekat sini, dekat dot yang ada 6 ni, 9 sorry. So you just click this dot and then pilih calendar, ataupun kalau you nak terus masuk Google Meet, pergi ke Meet. Ada gambar video dekat situ. Okay. So once you click you punya calendar, so dia akan appear macam ni. Dia akan appear macam ni. So you boleh klik mana-mana tarikh kalau nak buat. So you just klik mana-mana tarikh. Okay. And then you boleh create. So isilah macam tadi. So sehingga you akan dapat, kita akan dapat link yang kita nak lah. So sama ada this is an event ataupun appointment slot. So kalau appointment slot, kita boleh buat appointment slot. Berapa minit kita nak buat, bila kita nak buat. So kita hanya set dekat sini and then save. So habisnya. What's the question? Because I cannot read the text. Okay, I cannot read. So switch on mic. Switch on the mic. Yati. Hello? Ada soalan? Boleh voice out the question? Soalan tu soalan Kak Yati. Sarah ada screenshot dalam group tadi. Kalau nak baca semula. Okay. Dalam Telegram group Sarah screenshot soalan Kak Yati. Terus live lah. Huh? Terus live. Hello? Ya. Ada link, kita boleh link kepada Google Classroom kita ke? List of name of student. Okay. Kita boleh link kepada Google Classroom kita macam saya punya screen sekarang ni. Kat bahagian bawah ni. Ni adalah saya punya Google Classroom saya. Google Classroom saya. Cuma invitation tu kita kena invite. Okay, so let's say kita lihat kat sini. So kita nak invite add guest. Kan? So kita kena ada address lah. Kita kena ada address untuk masukkan. So ni agak susah sikit lah kalau kita nak invite ramai-ramai kan, penat kan. So kalau meeting setakat 10 orang kita boleh buat lah. So normally kita bagi link je lah. Bagi link dekat group kita. Kak Ita, sorry to interrupt. Ya. Ada cara untuk add daripada Google Classroom direct kepada Google Meet. Nanti kalau tu, saya akan explain nanti later boleh tak? Kalau tu Kak Ita habiskan dulu ni, tapi memang ada cara dia. Saya dah discover. Alright. Okay. Thank you. Alright. So kita fill in je lah kalender ni nanti. How to add the student dengan how to add the internal staff members. Dalam ni boleh buat dekat sini sebab kita memang ada senarai ni. Okay. Alright. Macam mana nak invite student? Sekejap lagi kita akan share. Okay. Alright. Okay. Okay, so far kalau kita lihat dekat interface kita yang ada ni, kawan-kawan semua, interface kita ni. So kena lihat di bahagian
Okey, kiri, ni dah live lah ya. Maksudnya kita terus buat tengok dekat tempat masing-masing. Dekat skrin masing-masing. Sebelah kiri bawah. Ya, kiri bawah. Ya. Tak ada ya. Okey, share the screen aku. Sebelah kiri bawah sebenarnya adalah tempat kita mengajak pelajar untuk ataupun memberi link kepada rakan-rakan yang akan join kita punya meeting lah. Kak Ita tak ada skrin. Tak ada screen? Ha. Tak, you tengok tempat you sendiri. Klik je. Kiri, bawah. Klik. Nampak tak? Nampak Kak Ita. Okey. Sama Kiri. kalau yang pakai phone. Tak, kalau pakai phone tak nampak. Sebab pakai phone bawah kiri tak ada apa-apa. Sebab phone sebenarnya masalah dia ialah skrin dia kecil. Okay. Jadi kita ada limited access on the screen lah. Jadi kalau kita pakai laptop, pakai desktop, besar sikit lah. Hello, dengar tak suara saya? Ya, ya. Hello, Puan. Ya. Kita. Ya, siapa tu? Makno sini, Makno. Dr. Makno. Okey. Nak tanya yang bawah sekali, skrin bawah tu kalau saya bawa ke sejauh ke bawah, dia akan ada pull up apa nama tu, menu tu ada nama Google Meet Kaiza tu, itu you punya yang itu saya punya screen ke you punya screen lah. Semua orang ada? Semua ada jadi saya nak bisa kata nak suruh student join, saya just klik klik kat situ pun boleh. Okay. Klik situ, copy joining information. Ya. Lepas tu boleh separate, boleh spread dia dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke. Okay, thank you. Okay. Alright. Lepas tu Kak Ita boleh tanya tak? Ya. Isteri Sarah sini. Kalau tadi yang Kak Ita tunjuk slide tadi, hanya untuk kita kena login gunakan UiTM punya Gmail. Okay. Dan bila student nak masuk tu, student tak pakai Gmail dia boleh je join meeting tu. Tak ada masalah. Okay, student kalau dia luar daripada kita punya organisation, kita kena accept lah. Kena accept, akan keluar dekat screen host nanti. Ada satu notification kata somebody would like to join. So you accept je lah. Oh, satu-satulah. Satu-satu. Okay. Sebab dia ambil daripada luar kan. Kita tak invite dia. Okay. Alright. Okay. Lain-lain soalan? Okay. Alright. So, kalau you tengok dekat, ya? Nak tanya, boleh tak Google Meet ni kita gunakan sebagai screen recorder? Boleh? Okay. Boleh record kan? So you share macam saya share tadi. Saya share PowerPoint kan? So bila saya share PowerPoint, saya boleh bercakap kan? Tapi sebelum saya share PowerPoint saya kena record. So record dia ada di sebelah, okay, you all tengok skrin masing-masing. Kalau phone mungkin tak nampak lah. So, you tengok skrin masing-masing, okay, touch the bottom part of your computer, akan keluar simbol mikrofon, ganggang telefon, video, turn on caption, present now. Lepas tu ada dot 3 tu. Dot 3 Kak, untuk kita beberapa orang ni guna phone, boleh tak kau tunjuk skrin lah Kak, so that at least yang guna phone tu boleh tengok dari sana? Oh, sebab nanti dia redundant lah. Oh, ya ke? Okay. Thank Okay, you. tak apa. Dia redundant nanti dia akan bunyi bising nanti. Okay. Okay. So dia kat sini macam mana ya? Saya show dekat picture kot. Ya. Tengok. Slide tak ada. Okay, saya tambah sekejap ya. Sebab dia aktif kan. Okay, sebelah bawah tu bila you touch, ya, ada 3. Ini untuk apa tadi soalan tu?
Dia tak nampak. Untuk apa yang tadi? Untuk record tu kata. Record. Okey, yang cari yang 3 dot tu. 3 dot tu ada. Dekat 3 dot tu ada simbol start recording. Tak ada. Tak ada change layout, full screen, turn on caption, setting, use Okay. phone for audio, report a problem, help. Okey. Sebab skrin ni dah direkod kan, dia ada stop recording je lah. Dia tak ada start recording. Orang lain nampak tak stop recording? Nampak. Okey, sebab dah recording. Nampak. Sebab dah start recording, dia tulis kat situ stop recording lah. Okay. So kalau you jadi host, you boleh buatlah benda ni dengan mudah. Lepas tu kalau kita nak bagi lecture, kita boleh bagi lecture seorang-seorang kat situ, tak ada masalah. Nak tanya. Okay. Yang boleh record tu host sahaja ataupun siapa-siapa boleh? Kalau sebagai host, kita record, tapi kita still ada satu statement kat situ, dia minta kita dapat permission daripada semua members yang involved dalam Google Meet room ni. Tapi tak ada masalah, you just accept je. Yeah. So dia akan record sehingga host tu berhenti. Orang yang tekan record tu, dia left maksudnya dia ikon yang dekat bawah skrin tu ada gambar ganggang kan? Ganggang telefon. Kalau you klik situ, you akan left the meeting room. Yeah. So untuk exit the Gmeet, kita akan tekan ganggang kat bawah tu. Bawah di tengah-tengah. So ambil mouse, touch sikit kat bawah skrin tu, ada gambar speaker, ada gambar ganggang telefon tu dengan video. So kalau you tekan ganggang tu, maksudnya you left the meeting room. Tapi boleh rejoin. Boleh rejoin selagi bilik ni masih on lagi. So you boleh okay. Puan Hasmidah. Ada sakit telinga. Host boleh mutekan semua orang ya. Tapi dia ambil masa lah untuk cari. Okay. Okay, video yang direcord tu. Alright. So bila orang yang record tu left the meeting room, dia tak perlu buat apa-apa. Okay, tak perlu buat apa-apa. Sebab apa? Sebab recording tu akan terus masuk dalam dia punya Google Drive. Dia masuk dalam Google Drive. Nanti saya tunjuk sikit kat sini. Ada soalan sikit ni. Ya. Recording punya function ni individual boleh buat kan? So far individu boleh buat, members dalam group ni boleh buat. Semasa kelas berjalan, maknanya pelajar tu dia boleh record atas inisiatif dia sendiri lah. Tak ada, tapi seorang je boleh record. Oh, saya cuba record ni boleh ni, nampak gaya. Saya cuba record, mana saya punya record button ni on, dia sedang recording. Ya. Boleh. Okey, satu perkongsian, kita tak cuba lagi. Student tak pernah buat overlap lagi. Maknanya kalau you belah sana pun you record, saya pun boleh record juga on my part. Okey, so dia akan masuk dalam drive kita lah. So saya share sekejap. Kak Ita. Ya. Kalau kita macam tadi Dr. Maknoh record, kalau masa dia mutekan mic dia akan ada suara ke tak? Mute tak ada suara lah. Maknanya recording Dr. Maknoh tadi tu akan dia macam ni. Macam ni. Kalau suara tu boleh didengar dekat orang lain, maksudnya suara tu akan keluar dalam recording tu. Kalau kita record suara kita sendiri, kita seorang-seorang shock sendiri kat meeting room tu. So suara kita je lah yang keluar dalam recording tu. Okey, katakanlah sekarang ni Kak Ita yang record, Dr. Maknoh pun record. Lepas tu masa Kak Ita bercakap, Dr. Maknoh akan mutekan dia punya mic. Okey. Lepas tu di recording Dr. Maknoh tu akan masuk voice, akan masuk tak suara tu? Dr. Maknoh? Ya betul. Tak masuk lah. Sebab dia base
Dia based on dalam meeting tu saja. Okey, faham. Okay. Alright. So, lain ada apa-apa soalan? Boleh tanya ya. Akak, macam tadi Dr. Mano kata dia rekod tapi dia tak kebenaran tu akak tak dapat kan? So that means bila student nak rekod tu kita takkan tahu kan dia sedang recording ke tidak kan? Ya, sebab ni saya baru tahulah macam mana student pun boleh rekod juga. Sebab saya rasa macam untuk untuk bukti kita buat kelas, recording ni penting kan? Kita boleh simpan. Tapi ada tak macam cara macam form yang akan diwujudkan oleh Google Meet ke untuk menunjukkan ada meeting berlaku? Ada. Nanti boleh sharing tak macam bukti yang kita boleh simpan untuk tujuan macam attendance lah. macam attendance ataupun timing kan, semua bukti lah kata yang kita buat kelas pada ketika tu. Alright, terima kasih Kak. Terima kasih. Okay, saya akan jawab sikit ya. Saya akan share sekejap tentang macam mana kita boleh dapat information. Okay, sekejap ya. Okay. Alright, saya baru terima daripada Mak Zaini, dia minta saya accept dia punya participation. Macam itulah dia keluar satu-satu Okay, sekarang ni saya akan share screen untuk Google Drive saya. Akak, tadi akak kata kalau kita nak present kita tak boleh nampak orang masuk kan. So orang masuk maksudnya tadi yang Zaini masuk tu. Okay. Kalau I tengah presenting, maksud tengah show something kan dekat saya punya screen, saya tak nampak orang yang minta izin nak masuk tu. Tapi tadi saya tak share the screen, jadi saya nampak lah. Oh, okay. Tapi kalau dok buat screen tapi kat message boleh nampak lah. Boleh nampak. Okay. Alright, thanks. Okay. Boleh nampak Google Drive saya? Boleh. Okay. So dalam Google Drive saya ni, dalam Google Drive ni, saya ada few, ni. Dia akan masuk dalam kita punya drive, which is under Meet Recording. Dia buat folder sendiri Kalau saya buka, video tu semua download dekat sini dalam bentuk MP4. Video semua download dekat sini. So you boleh rename, you boleh share kalau you nak share. Okay. So yang ini adalah yang kita automatic record by the Google Meet lah. So you tak perlu buat apa-apa lah, dia akan masuk. Cuma saya tak discover lagi bila kita, host record dan student pun record. So maybe kalau student record, dia pun ada dalam Google Drive student tersebut. So that one I don't know that much lah sebab tak test lagi. Okay, menjawab tentang soalan Dr. Rajesh tadi, macam mana nak record? Okay, setiap kali dia buat recording, kita record, dekat sini akan keluar sesuatu sekejap. Iaitu chat kita. Yang kita chat selama ni, yang kita chat ni akan keluar di sini. Ni record ni. So that's why maybe kita kena amalkan setiap kali kita start the meeting, kita minta semua orang say good morning ke, assalamualaikum ke, say hi ke, supaya kita dapat record attendance dia di situ. Sebab akan keluar nama. Contoh ni Kak Syikin, Halimatun, Muhammad Yusof. So dia dah tulis dah kat situ, adalah nama dia keluar dan sehingga akhir conversation dekat chat tu. Jadi sebelum kita tamatkan, pelajar-pelajar sebelum keluar kelas, ucaplah terima kasih. Ucap terima kasih ke, goodbye ke. Jadi ada record dia punch out pula. Okay. So ini adalah testing kita lah. So ni antara record untuk attendance yang kita boleh dapat daripada Google Meet ni. Okay. Kak Ita, macam mana nak dapatkan attendance ni? Dia automatik ke? Dia automatik. Automatik? Okay. Tadi kita record kan? Katalah Kak Ita record. Host record. Recording tu akan automatically masuk dalam Google Drive
host. Sebab I yang hostkan Google Meet ni, jadi recording tu akan masuk dekat my drive. Dekat my drive, dan dia akan form dia punya folder sendiri, which is Meet recording. Folder ni. So bila you buka folder ni, bila dia dah ready upload you punya recording, dia akan letak di situ. Jadi janganlah paksa dia kan bila dia nak keluar. Dia akan keluar. Mungkin dia ambil masa. Depends dekat kita punya line lah. Lepas tu. Cuma chat punya tu? Chat punya tu datang together. So this is the chat. Dia go together. Kalau katakan partisipan tu dia senyap, tak ada chatting. Maksudnya kita tak boleh trace lah. Walaupun dia masuk sebagai partisipan. Tak nampak lah, cuma dapat dekat video lah. Okay. Okay. So ada apa-apa soalan? Okay, Ita, Kak Mi nak tanya. Dengar tak? Dengar. Okay, alright. Ita, Kak Mi nak tanya. Kalau misal kata kita guna the same bilik mesyuarat, maknanya kita guna the same link untuk kelas kita, apa advantage dan disadvantage dia? Same link untuk kelas kita? Untuk kelas. Maknanya kita guna the same link, kita tak create a new link every time. Maknanya kita tak create a new bilik mesyuarat every time. Kita guna the same link. Okay, apa advantage, disadvantage dia? Okay, dia macam ni. Takut kalau disconnect, partisipan kita nak masuk balik tu kadang-kadang susah. Tapi Kak Mi pernah test dia boleh masuk semula. So far Ita pun test boleh masuk, tak ada masalah, rejoin. Tak maknanya bila kita every time kita masuk the same, ini kita tak payah nak every time nak create a new link every time kan. So every time bila kita buat kelas kita guna link yang sama je. And kita tak payah nak accept. Kita boleh? Tak accept sekali kan. Boleh. Cuma ada disadvantage tak? Takutlah dari segi security ke apa ke, ada disadvantage tak? Saya belum cuba recording lagi untuk link yang sama. Kami pernah guna link yang sama and it works lah. Dia ada have to accept every time. Ada have to accept every time. Yang recording tu. Recording tu. Yang itu tak test lagi. That's right. So kalau dia works for different different time, okay lah. Tapi saya rasa boleh kot sebab every time dia upload, macam dekat saya punya Google ni, every time dia upload, dia bagi masa. Dia bagi tarikh berserta dengan masa. Jadi saya rasa tak ada masalah menggunakan link yang sama. Sebab mungkin bila dia upload recording tu, dia akan guna masa yang betul lah untuk tempoh masa tersebut. Tapi tarikh dia akan lewat 1 hari rasanya sebab dia tarikh US. So far saya tak set lagi lah. So far tarikh ni tarikh US. Even though kita buat 5 hari bulan, dia keluar 4 hari bulan. Something like that. Nak tanya soalan satu lagi. Ya. Kalau kita buat recording, our screen recording tu, dia akan buat folder dalam kita punya Google Drive. Ya. Buat tu selepas tamat presentation tu ataupun semasa? Dia selepas tamat sebab bila you stop baru dia upload. Bila stop recording baru dia upload dalam kita punya drive lah. Ya. Okay. Thank you. Maksudnya kita bagi lambat sikit lah. Okay. Alright. So ada apa-apa lagi soalan? Kak Ita, satu lagi. Bila kita initiate meeting tu kan, dia bagi 2 kan. Satu URL ni, satu lagi dia bagi dial number tu kan. Kalau mistakenly kita dial kat number tu, itu macam kita calling Malaysia tu US ke? Tu tak tahu pula. Itulah. Pernah you dapat bill ke? Tak dapat lagi, itulah saya tak tahu tu. Pernah sekali tu, sekejap je. Lepas tu saya sedar sendiri, seminit je kot. Saya log off sendiri, lepas tu saya first time initiate. Itulah takut nanti bila kita bagi kat student kan, kalau dia auto link, dia pergi secara automatik. Kalau kita type kita buat copy sendiri, lain ceritanya bila kita tekan daripada apps kan. Kita install apps, kita tekan daripada apps, dia terus shoot mail out. So okay. Jadi macam tu. In case siapa-siapa dapat bill nanti tolong share.
Okay, terima kasih. Okay. Alright. Kak Ita nak tanya. Ya. Katalah kita dah record video tu kan. Lepas tu kita dah save semua. Lepas tu kita share, katalah kita save kat YouTube ke apa. Berat tak kalau macam student yang tak ada ni untuk tengok? Okay, sekejap ya. I check berapa dia punya, rasanya dia nak upload tu ambil masa. Sebab I pernah share kan dekat Telegram, you boleh tengoklah macam mana dia download sebab video kita tu adalah 1.5 jam. Kalau video pendek-pendek, I tak rasa ada masalah sangat lah. Kalau saya tengok sini, dia cuma berapa gig je. Okay, yang video Puan Sarah semalam, file size dia 858 megabyte. Ya, untuk tempoh 1.5 jam. 858 megabyte. Jadi kalau kita nak buat teaching video kita pendek-pendek, tak ada masalah lah. Dia akan kecil sikit lah. Okay. Saya menjawab. Ya, betul Kak Ita. Satu lagi soalan. Boleh ke? Ya. Dalam masa kita, kalau kita presenting, kita boleh share sama ada the whole screen ataupun selected window. Kalau itu yang boleh control kita saja kan? Ya. Okay. Kalau kita nak switch to another window tu macam mana cara dia? Nak switch to another window, what do you mean switch to another window? Kita ada beberapa folder dalam kita punya okay. Alright. Kalau kita ada beberapa presentation in different window, in different folder, kita nak shift to one to another, macam mana cara dia? Okay. So dia ada dua. Satu adalah kalau rakan-rakan boleh lihat ya sebelah kanan, dia ada tulis present now. Okay. So kita akan buat pilihan, boleh klik kat situ tapi jangan klik apa-apa sangat. Tak nampak je punya screen. Memang tak nampak. Saya minta participant buka dekat laptop masing-masing. Okay, kanan dekat sebelah bawah. Ya, usik mouse tu di sebelah bawah drive, bawah screen ya. Lepas tu ada gambar speaker,